dan 3:30 petang akan bermulanya annual grand meeting bagi kelab futsal Universiti Kebangsaan Malaysia, dan 4:30 majlis akan sedia tamat. Baiklah, program ini akan membincangkan serba sedikit mengenai isu futsal, iaitu diberikan kepada dua perspektif, iaitu dari sudut pengurus atau coach pasukan dan juga dari sudut pandang pemain sendiri. Dan tanpa membuang masa, saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, saya memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu Coach Taufik bin Yahya, iaitu merupakan seorang coach yang sangat berpengalaman dalam kejurulatihan dan juga merupakan pengasas Akademi Mota. Baiklah, Coach Taufik, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Ashraf bin Abdul Jalal, iaitu merupakan seorang pemain yang berpengalaman dalam permainan futsal ini kerana beliau telah berjaya melayakkan diri dalam pasukan MPFL Negeri Sembilan, KL, dan juga merupakan seorang pemain yang mempunyai pencapaian individu yang baik, iaitu dinobatkan sebagai pemain terbaik IPT. Okey, baiklah ya. Apa khabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Seperti yang kita tahu, futsal merupakan satu sukan yang amat digemari oleh khalayak masyarakat kita. Jadi sebelum COVID, kita boleh katakan terdapat banyak liga yang dijalankan, antaranya liga profesional, liga IPT. Namun selepas berlakunya COVID, banyak liga ini terpaksa dihentikan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mulakan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah Coach, kita tahu ramai yang nak tahu sangat macam mana Coach boleh mula untuk ceburkan diri dalam bidang coaching ni. Sebab kita tahu Coach sangat berpengalaman dalam bidang coaching. Boleh Coach ceritakan sedikit bagaimana Coach boleh melibatkan diri dalam bidang coaching ni? Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih pada pihak kelab dan pihak pusat sukan atas jemputan lah. Okey, nak kata sangat berpengalaman tu tak adalah. Okey, tapi kita minat dalam bidang ni. Jadi saya mula dalam bidang futsal ni sekitar tahun 2012. Saya banyak ikut program akar undi, program grassroots. 2012 tu saya masih bermain, tapi saya banyak dapat macam jemputan lah untuk bersama program-program anjuran mereka. Lepas tu 2012 tu saya staff di BKL. Jadi di BKL ni dia ada satu program yang kita panggil program Cool Kids sempena cuti sekolah. Objektif program ni adalah untuk mendedahkan sukan futsal kepada anak-anak flat. So kita akan pergi dekat flat-flat. So di BKL dalam Kuala Lumpur ni kita akan pecah pada 4 zon. Jadi dalam di BKL ni tak ramai jurulatih futsal yang berkelayakan. Banyak legend banyak, tapi bola sepak. Okay, dalam futsal saya rasa ada 3 je jurulatih yang certified lah. Jadi kami masa tu pemain di BKL, kamilah yang mengambil tugas tu. Jadi pegawai-pegawai atasan minta kami turun padang. Sebab ada 4 zon, at least ada 8 coach yang perlu terlibat. Jadi 3 coach tak cukup, so kamilah pemain-pemain di BKL ni yang bantu coach-coach senior untuk laksanakan program ni setiap tahun. Dari situlah saya banyak belajar dan mula timbul minat jadi pendidik ni, nak jadi coach. Saya belajar dengan coach-coach senior. So 2014 baru saya ambil lesen pertama. Selepas ada minat tu, saya rasa saya suka tengok bila kita ajar something and budak tu boleh buat and dia happy. So saya dapat saya dapat feel tu. Saya rasa macam benda ni seronok. So saya terus ambil lesen 2014, lulus, and 2015 saya dapat first job Liga IPT sebagai assistant coach untuk College Community Johor. Main Liga IPT lah. Itu first time saya jadi assistant untuk remaja, untuk orang dewasa.
Masa tu pun saya masih main, saya buat secara part time, follow assistant coach. And habis je program tu, Liga IPT saya ambil level 2, AFC level 2 saya lulus, and 2016 lah baru saya dapat first job sebagai head coach untuk UKM. UKM offer saya pun terima untuk preparation player kan Liga IPT. Masa tu saya baru tahulah bukan senang jadi jurulatih sebenarnya. Masa kita main, kita tahu macam mana nak main kan. Tapi bila pertama kali saya jadi jurulatih, saya ingat semua orang tahu macam mana kita tahu. Bila kita ajar baru kita tahu tahap-tahap berbeza. So itu cabaran lah. Lepas tu 2017 saya decide untuk buka akademi sendiri dan saya stop main futsal secara serius. Maksud saya main Liga Kebangsaan tu saya stop terus 2017, saya fokus terus bidang coaching. Saya buka akademi sendiri. Dan macam itulah seterusnya, saya tak berhenti lah, saya terus buat dan sampai 2019 saya pertama kali saya dapat job sebagai head coach Pahang Rangers. Dan masa itulah saya masuk ke Liga Futsal Kebangsaan sebagai jurulatih. Dan sekarang saya bersama Selangor Top United persiapan masukkan ke Liga Kebangsaan 2021. Itu saja kot untuk setakat ini. Terima kasih Coach atas pengalaman yang diceritakan. Jadi saya ada macam tertanya sedikit lah, macam Coach kata ada beberapa cabaran yang dihadapi kerana macam first time kita menjadi seorang coach dan everything apa semua tu. Jadi boleh saya tahu antara cabaran yang dihadapi, apakah cabaran yang paling sukar dihadapi semasa kita mengajar orang semua tu, apa dia? Okey. Masa peringkat awal kita jadi coach, kita tak banyak knowledge, kita tak banyak pengetahuan dari segi mendidik. Kita dulu main je kan. Jadi cabaran yang pertama dia adalah kita nak bagi budak faham tu apa yang kita nak, benda tu. Lepas tu kita punya kesabaran tu. Ada masa coach ni dia tak dapat kawal lah kan, kita nak benda ni tapi tak jadi. So benda tu yang kesabaran pada peringkat awal lah. Tapi alhamdulillah kita terus belajar, terus buat, terus tanya orang-orang yang lebih berpengalaman. Alhamdulillah benda tu kita dapat lah perlahan-lahan. Lepas tu motivasi diri sendiri, kita nak stay kan, kita nak kekal motivasi dalam bidang ni. Itulah salah satu cabarannya adalah sebenarnya bukan pada pemain, pada diri kita je sebenarnya. Cabaran dekat diri kita, macam mana kita nak bagi dia faham. Itu sahajalah. Baiklah, terima kasih Coach. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua kerana ramai sangat di komen kita di Facebook menunggu-nunggu ketibaannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Yap, bagaimana Yap boleh bermula untuk mencubakan diri dalam bermain futsal ni? Adakah minat ataupun dipaksa? Macam kita tahu keadaan kita sekarang menghadkan pemain-pemain kita ataupun sukan-sukan yang lain untuk terus berkembang kerana macam banyak latihan terpaksa dihentikan, ada banyak liga yang terpaksa ditangguhkan. Dari segi coach, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh coach sendiri untuk pasukan coach mara dalam keadaan pandemik ini? Ini memang waktu sukar lah tak pernah atlet lalui benda ni. Okay, sama saya dulu pun tak pernah. 2 tahun tak ada liga, hampir 2 tahun tak ada liga. So kita sama-sama belajar untuk lalui suasana macam ni. Jadi apa yang kami buat masa tu selepas raya, latihan tidak dibenarkan. Tapi masa tu tarikh MPFL bulan Jun. Belum ada uru-uru batal. Jadi kita kekalkan latihan, kita jadualkan latihan balik secara online lah. Kita pecah pada tiga bahagian macam tu. So ada latihan workout, latihan untuk fokus kepada aspek kecergasan diorang secara atas talian lah. Lepas tu kita ada buat webinar ataupun program santai, just cakap dengan pemain.
Lepas tu kita juga ada bagi tugas lah, kerja rumah, homework kepada pemain. Hingga bulan 6 tu kita maintain 3 kali seminggu tu online. Lepas tu keluarlah satu kerajaan cakap semua liga tangguh. Jadi kita dengar-dengar pun macam bulan 9. So lepas tu saya terus reduce latihan tu kepada 2 kali seminggu. Dan masih kekal lah sampai sekarang. Kita buat program-program online, just jumpa players 2 kali seminggu. Cakap sikit dengan diorang dan bagi homework. Itu sajalah yang kita boleh buat sekarang. Baiklah, kita dah lihat pendapat daripada coach. Jadi bagaimana pula persiapan yang disediakan oleh YAP serta pasukan YAP sendiri dalam musim COVID ni? Macam pasukan YAP, saya tiada training online yang coach kita orang. Saya tanpa kita orang diberi tugasan homework. Kita orang kena follow lah schedule training yang coach kita orang bagi, and kita orang kena buat video. So kita orang punya training before PJP 3 kali. Untuk kita orang punya online training ni, kita orang just 2 kali. Tapi macam coach kita orang cakap, yang buat lebih dia dapat lebih lah. So pasukan YAP more to individual dan training. So kita orang kena kekalkan lah. Kalau kita orang bersaing dengan pasukan yang hebat kat MPFL, kita orang kena buat training sendiri. Kalau macam tak hantar video pun, kita kena jogging, ball feeling. Pasukan YAP more to that lah. Sebab kita orang tak protected. Okey, baiklah YAP. Jadi maknanya YAP boleh katakan ini lebih kepada inisiatif dirilah untuk bagaimana kita nak kekalkan kita punya skill dan kita punya kecerdasan tu. Jadi di sana nak tahu jugalah dari segi pandangan YAP, macam mana kalau contoh ada satu hari tu YAP sangat nak buat latihan ni, nak kekalkan, nak buat workout and everything apa semua. Jadi macam mana YAP macam nak dapatkan semangat tu balik? Memang ada pun hari-hari. Sebab sekarang kerja tahu COVID tak boleh keluar lagi. Main roster. Jadi kalau nak overcome benda tu, kita kena just ingat apa yang kita orang nak cancel. Kalau kita orang nak something benda cancel, kita orang kena buat. Ada hari yang malas, memang akan ada. Tapi dia overcome dengan siap fikir balik. Apa yang dia tak cancel? Dia nak berkompetisi dengan kalau dia nak dia kena keep ini dia tak boleh malas. Dia kena fikir yang apa yang dia nak apa yang dia nak orang tengok. So kalau dia nak fikir benda tu, dia menjaga. So itulah benda yang dia akan fikir setiap kali. Apa yang dia boleh bantu. Baiklah, jadi YAP lebih kepada mindset sendiri. Jadi saya nak tanya jugalah kepada coach. Dalam masa COVID ni kan coach kata coach buat latihan sebanyak 3 kali seminggu. Jadi apakah teknik-teknik yang coach ajar kepada mereka supaya macam teknik yang penting untuk mereka kekalkan supaya mereka punya skill tu tak hilang walaupun dalam masa COVID? Kalau dalam online ni kita banyak fokus pada komponen kecerdasan lah. Komponen kecerdasan diorang dari segi diorang punya cardio, endurance diorang, strength. So kita banyak buat workout macam tu. Workout dengan bola ni tak banyak kita buat. Kadang-kadang je kita buat. Sebab terhad kan secara online, so dia macam terhad. Cuma kita kalau online ni kita dengan bola ni kita buat fitness dengan bola. Kita fokus fitness dengan bola. Tapi sangat terhad lah bila secara online. Tapi bila budak-budak dapat pegang bola, dia seronok lah kan. Saya lama tak pegang bola. So terhad lah. Tapi online ni kita lebih fokus kepada kecerdasan masing-masing. Daripada mungkin hari ini kita fokus pada endurance. So kita buat program-program aktiviti-aktiviti yang berkaitan endurance. Kalau hari ini kita fokus kepada strength, so kita buat pada strength. Macam tu lah susun jadual tu. Dengan bola ni kadang-kadang
Tapi kita tak fokus teknik sangat dengan player-player MPFL sebab teknik mereka kesemuanya dah baik. Okay? Yang main MPFL ni yang perlu kita terap adalah taktikal. Tapi taktikal kita tak boleh nak ajar masa online, cuma boleh kita brief secara teori je lah kepada diorang supaya diorang imaginary balik, diorang ingat balik. Dari segi bola ni, kalau saya cakap hari ni kita berlatih dengan bola, fokus saya bukan pada teknik sebenarnya. Fokus saya adalah fitness. Tapi kita fitness dengan bola. Kita nak pelbagaikan aktiviti supaya player tak bosan lah. Kadang-kadang memang bosan training online. Saya itu jujur cakap lah, memang ada. So kita kena kreatif lah sikit untuk kekalkan dia orang punya mood untuk berlatih bersama lah. Itu sahaja. Baiklah, jadi kita dah lihat pengalaman coach sendirilah dalam mengendalikan pemain-pemain coach dalam meningkatkan stamina mereka dan kecergasan kadu. Jadi macam kita tahu juga, bila COVID ni ada ramai jugalah yang macam nak curi tulang apa semua tu. Jadi kalau coach menerima pemain yang macam curi-curi tulang dan jenis suka macam malas untuk join latihan. Jadi apa tindakan yang coach buat bila terima pemain yang macam ni? Okey, ni soalan subjektif juga. Dia ikut tahap. Okey, saya approach player ikut tahap. Kalau yelah player yang kadang-kadang malas, kadang-kadang dia kurang bermotivasi. Tengok tahap lah. Kalau tahap grassroots, kita tak boleh terlalu keras. Kalau tahap IPT pun sama. Okay, kita kena ada timbang tara dia. Tapi kalau peringkat FPSL, saya macam ni. Kita akan bagi program. Kalau dia tak follow, kita akan bagi nasihat. Adalah beberapa kali kita nasihat. Tetapi kalau dia tak nak juga, dia bermasalah juga. Saya pegang macam ni lah. Kalau dia nak berjaya, ada orang boleh tolong dia. Kecuali diri dia sendiri. Jadi kita akan nasihat dia dalam beberapa kali. Tapi kalau dia tak nak juga, so kita abaikan dia lah dulu untuk sementara waktu. Itu bagi saya, itu peringkat negeri lah. Ini bukan kita peringkat Malaysia. Malaysia kita kena lagi strict. Betul. Peringkat negeri maknanya peringkat yang boleh lagi kita pilih. Pemain kuantiti banyak. Sebab kita bukan berurusan dengan pemain saja, kita berurusan dengan pengurusan. Okay, jadi kita as a coach ni orang tengah. So kita kena ada plan lah macam mana kita nak handle situasi-situasi macam ni. Benda ni pun dulu sukar untuk saya hadapi masa saya mula-mula jadi coach. Tapi sekarang kita belajar. Cuma saya bincang dengan coach saya, senang je. Kita jaga pemain yang betul-betul nak berjaya dalam bidang ni. Sebab kalau dia tak nak, kita ajar macam mana pun, dia tak nak, kita buat apa? Kita nak terlalu banyak bermasa kepada dia. Okey? Ya, jadi jawapan saya adalah kita punya tindakan ikut tahap. Ikut tahap yang kita hadapi lah. Kalau kita coach untuk kids macam ni, kalau coach untuk IPT lain, MPFL lain. Tapi MPFL majority pemain-pemain dia dah tahu apa dia nak buat. Dia dah tahu apa yang dia nak. Kalau di MPFL lah. Okey. Kalau IPT masih banyak lagi yang dia tak clear lagi. Ada yang nak main suka-suka. Macam itulah. Tapi peringkat MPFL so far saya tak banyak jumpa masalah pemain macam tu. Okey. Itu saja. Baik, faham. Okey. Kita beralih kepada satu situasi yang kita rasa memang sangat-sangat orang tunggu jugalah bila kita kaitkan futsal ataupun kita kaitkan apa-apa sukan sekalipun dengan COVID ni. Kerana kita dah lihat macam-macam sukan di pasca COVID ni, kebanyakan sukan yang dijalankan beraksi tanpa pendukung. Jadi saya nak tanya jugalah, ya, bagaimana situasi ketiadaan pendukung ni membantu atau tidak membantu dalam psikologi pemain sendiri sewaktu masa COVID ni, ataupun dia tidak menjejaskan namun memberi lagi tumpuan. Boleh jelaskan? Okay,
bagi saya ada penyokong dengan tak ada penyokong ada kuat dia. Sebab saya dah bermain saya sempat bermain satu game musim lepas tanpa penyokong, dan apa yang saya boleh cakap dia punya kebaikan adalah you tak dapat pressure daripada opponent punya fan. Bila contoh you buat mistake ataupun you tak score open goal, so you takkan ada pressure daripada fan opponent. Itu dia punya kebaikan lah. Tapi dia punya keburukan bagi dia bila you score atau team you score, you tak ada motivate daripada fan. So dia sangat bagi dia ada baik ada buruk. Tapi rasa lagi more tu untuk keburukan lah, sebab bila you score ataupun team you score, you ada fans untuk motivate diri untuk perform lagi better lah. Tapi kalau you buat mistake dalam game tu, you still ada teammate yang akan motivate. Itulah dia. Kalau tak ada penyokong tu, keburukan dia lebih lah daripada baik. So harap tahun ni fans boleh masuk untuk amount yang betul untuk masuk, dan dia ada penyokong. Maknanya yang lebih suka beraksi apabila ada penonton lah, kerana macam lebih bersemangat. Kita pun jadi macam nak main tu pun, bila kita buat satu kejayaan tu kita rasa lagi nak buat lagi. Betul tak? Jadi bagi coach pula, bagaimana dengan isu ini? Okay. Psikologi ni topik menarik dalam sukan. Pakar percaya psikologi ni dia mampu bagi kesan positif atau negatif kepada prestasi seseorang atlet. Kalau skop kita ni pemain futsal lah, dia lah atlet kita. Kalau dia mampu praktik dengan baik, kawal psikologi tu dengan baik, dia boleh boost performance atlet tu. Tapi kalau dia tak boleh kontrol, dia boleh ganggu prestasi atlet terbabit. Okay, jadi berbalik kepada soalan, ketiadaan penyokong ni bagi kesan atau tak, coach punya pendapat dia subjektif. Okay, dia bergantung kepada seseorang tu. Ada pemain ni dia suka game yang ramai penonton, dia suka. Ada pemain ni dia tak boleh. Dia tak boleh yang ada penonton, dia kena ambil mood sikit untuk dapat dia rentak. Kalau kita tengok Euro lah, kita tengok bila Euro belakang, skuad Perancis dia gagal tau dalam Euro, dan dia keluar statement. Salah satu punca kegagalan skuad Perancis dalam Euro adalah sebab stadium tak ada penyokong. Mereka dah biasa main dengan penyokong, dan statement ni pun disokong oleh Griezmann lah, salah seorang player ni. Ada orang cakap alasan lah apa, tapi ini fact, okay, psikologi. Jadi sama ada dia ganggu atau tak bergantung pada player. Player tu kena pandai adjust. Kalau tak ada penyokong, macam mana dia kena ambil mood dia untuk perform dalam satu game. Sebab kalau kita nak cerita, yelah mungkin orang cakap penyokong banyak, kita nervous. Tapi kalau peringkat MPFL, nervous ni tetap akan ada, walaupun ada penyokong atau tak. Sebab MPFL ni dia satu pentas yang lain. Walaupun tak ada penyokong, gemuruh tu tetap ada, debaran tu tetap ada. Jadi player tu sendiri kena pandai untuk kawal diri dia, macam mana dia nak overcome perasaan tu dan perform dalam game. Itu saja soalan. Okey, baiklah. Jadi kita dah lihat pendapat daripada pemain dan juga pengurus pasukan dan coach. Jadi saya macam teringinlah nak tanya juga, bila kita kata pasal futsal ni, orang selalu libatkan macam lelaki sahaja. Betul tak Cik Coach? Kita selalu macam bila orang kata pemain futsal ni sesuai untuk lelaki je, perempuan tak sesuai. Jadi apa pendapat coach mengenai isu ni? Saya perempuan tak sesuai, tak tahulah, tapi bagi saya perempuan sesuai dengan sukan futsal. Pendapat saya, bagi saya tak ada masalah perempuan main futsal lah. Sebab yelah, mungkin dekat Malaysia dia rasa macam asing kan, sebab tak ramai, tak ada. Jadi seterusnya kita ada soalan daripada Facebook, iaitu daripada Sharifah Annie. Dia bertanya, pendapat coach, adakah sukan futsal ni masih relevan dimainkan
tanya dari aspek mana? Dari perlu buka masa tu. Mungkin concern dia terhadap penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dari segi dalam sukan tu lah. Maksudnya kita tahu bila kita bermain futsal, kita bermain dengan ramai orang, kita berjumpa dengan ramai orang, dan dalam satu pasukan tu kita main dalam satu kawasan yang kecil. Jadi macam mana pendapat tu sebenarnya? Masih relevan ataupun tidak bermain futsal? Bagi saya relevan atau tak tu kita ada SOP kan. Kita ada SOP, kita kena patuh pada SOP. Okey, tapi kalau nak cerita relevan atau tak bukan futsal saja. Semua benda pun kalau kita betul-betul nak akur dengan COVID ni, semua kena duduk rumah. Betul. Tapi kelangsungan hidup kena jalan. Jadi apa yang saya punya pendapat, kita tak ada pilihan. Kita kena hidup dalam COVID, buat sementara waktu ni, vaksin lah, jangan anti vaksin lah. Kita kena split dose lah, and then follow SOP dan buat. Sebab COVID ni dia bagi efek besar tau dalam sukan. Kita cerita skop sukan. Pendapat saya, government ataupun MKN kena bagi ruang, kena cari inisiatif untuk buka aktiviti sukan. Sebab dia bagi efek yang besar kepada dua faktor sukan, iaitu development atlet. Yang pertama, development atlet akan terganggu. Yang kedua adalah dari segi ekonomi. So, pembangunan atlet yang saya maksudkan, pemain perlu latihan dan perlu game yang kompetitif sepanjang tahun untuk development dia sendiri. Sebab futsal is sukan berkumpulan. Sukan dia lawan secara langsung. Dia bukan sukan individu. Sukan individu mungkin dia tak perlu friendly match. Dia mungkin perlu latihan sendiri. Contoh, sukan memanah. Contoh, sukan menembak. Dia tak ada kontak macam tu. So dia training saja, insya-Allah dia boleh overcome. Contoh atlet Olimpik Filipin, dia menang gold medal kan. So dia hanya training di Melaka. So dia training kendiri sebab sukan dia tak kontak. Tapi sukan macam futsal, sukan macam badminton, sukan macam bola sepak yang ada kontak secara langsung, dia kena lalui friendly match. Dia kena lalui game-game kompetitif supaya dia improve. Sebab training saja tak akan cukup. Jadi pendapat saya, of course relevan. Semua benda dalam sukan ni kena buka dengan SOP yang ketat atau best quarantine. Buatlah something untuk menggalakkan development atlet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi sukan. Kalau kita tengok 2 tahun kita tutup sukan, banyak businessman sukan lingkup. Banyak yang problem. Contoh kedai sukan, fasiliti sukan, tempat futsal banyak tutup. Okay, so ada yang hidup dengan income sukan, jadi efek lah. Jadi bagi saya, nak jawab soalan tu relevan atau tak, mesti relevan. Kita kena kasih dia relevan lah. Kita kena kasih buka dan kita buat SOP yang ketat supaya dia jalan. Dan saya harap MPFL tahun ni FM dan MKN pertimbangkan untuk jalankan MPFL sebab dah 2 tahun dah. Kalau tahun ni dia batal 2 tahun, kita tak ada liga. So masalah. Sebab kita lihat negara kuasa besar Asia Tenggara, Thailand, mereka pun COVID kes banyak, tapi dia still open untuk training national team dia sebab dia tahu benda ni bagi efek jika dia tutup lagi sekali. Okay, itu saja. Okey, baiklah. Seterusnya, kita beralih kepada panel kita iaitu ada yang bertanya daripada Haizatul Syahira. Kita tahu yang Yap ini merupakan
pemain yang pernah beraksi di Liga IPT dan juga kemudian beraksi kepada NPFL. Jadi apakah Tak ada liga ada tapi tak betul-betul kompetitif. Tapi kalau kita lihat dekat negara-negara futsal yang maju, pembangunan mereka sama je macam lelaki. Okay, perempuan pun bermain futsal. Tapi untuk jawab soalan tu bagi saya tak ada masalah lah. Perempuan boleh main futsal. Asal belajar lah dengan cara yang betul. InsyaAllah okey, tak ada masalah. Dan UKM pun ada tim perempuan. betul. Saya pun ada juga rakan-rakan yang memang minat lah bermain futsal. Ini macam mungkin coach juga kenal sebelum Hanim, macam tu saya pun rasa macam perkara dari segi permainan ni sesuai untuk lelaki ke perempuan, ini semua stereotip yang berlaku kat dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Betul tak? Betul. Okay, baiklah. Kita macam nak berada di penghujung, tapi saya ada utarakan beberapa soalan lagi. Jadi sementara menunggu soalan-soalan di Facebook, mungkin saya boleh tanya lagi dalam 3 ataupun 4 soalan. Seterusnya saya nak tanya kepada Yap, untuk Yap sendirilah kan, bila berlaku dalam COVID ni, ada tak Yap cuba untuk cubakan diri dalam macam sukan-sukan lain, ataupun memang Yap suka sangat dekat futsal sahaja? Okey, saya tinggal di situ dan penuh dengan pelbagai sukan. Dan COVID ni memang tak boleh. Apalah kan, so saya mau kita sampai seorang dia minta kau lah. Seorang dia minta tak betah. So rasa hilangkan rasa bosan tu sebab kami tak boleh minta. So untuk jawab soalan, selain daripada sukan futsal, saya cerita ni saya main takraw dengan kawan-kawan saya. Baiklah, jadi macam kita bila kita cakap pasal COVID ni juga, orang akan selalu kaitkan dengan hubungan kita dengan ahli pasukan sendiri. Jadi macam kita tahu bila kita bersukan secara fizikal, kita dapat berinteraksi dengan mereka, kita dapat bergurau dan sebagainya, jadi semua tu kan. Jadi bagaimana Yap sebagai pemain sendiri nak kekalkan hubungan baik bersama dengan ahli pasukan yang lain? Yap ni, pasukan Yap terdiri daripada pasukan Yap daripada IGM. So, seorang player yang dah rapat berdua. Dan hubungan kita orang memang sampai sekarang lah. Seorang ada video call, lalu juga chat. Kita tak singgung. Dan bagi Yap, untuk mengekalkan hubungan, kita kena jumpa. Dalam masa online ni, more just check your friends. How to do it. Cakap pasukan Yap terdiri daripada UKM, kita orang dah memang rapat. Walaupun di luar kot, kita orang kawan. Tak ada masalah. Mengekalkan hubungan. Baiklah, jadi maknanya Yap memang seorang yang sangat berinteraktif lah dengan rakan-rakan, maksudnya rajin lah bertanya khabar semuanya. Jadi bagaimana pula dengan coach? Coach kan ada pasukan coach sendiri, jadi macam mana coach kekalkan hubungan baik coach bersama dengan pasukan yang lain selain daripada lakukan aktiviti mingguan? Itulah yang saya cakap tadi. Kita buat latihan online ni sebab kita nak stay connect lah kan, kita nak kekal berhubung. Waktu PKP ni bukan fitness je yang jadi masalah, bukan teknik je. Masalahnya adalah nak make sure budak tu kekal motivasi tu, okay, and stay together bersama tu. Itu bonding tu mahal tau dalam satu tim. Itu salah satu cabaran kita dalam PKP. Jadi sebab tu jugalah saya dengan assistant saya, kita decide untuk kita maintain program online walaupun 2 kali seminggu. At least kita jumpa pemain dalam homework ni dia buat, tapi dia just hantar WhatsApp, dia just macam tu je kan, dia tak jumpa, dia tak tengok kita. Bila at least training online ni kita ada dalam tu dan kita borak. Mungkin ada player yang nak tanya beberapa soalan atau nak share something, so assistant saya boleh dengar lah. Assistant saya paling rapat dengan pemain saya sebenarnya, okay.
saya lebih rapat dengan assistant saya. Tapi dalam program online, saya tetap ada dalam tu lah untuk bersama, untuk join. Sebab nak make sure player ni kekal motivasi pun salah satu psikologi juga. Psikologi ada fasa kan, ada fasa education dia, ada fasa latihan dia, and ada fasa aplikasi dia. So membantu pemain untuk maintain performance dia adalah salah satu aspek psikologi untuk seorang coach. Jadi saya hanya apply apa yang saya belajar, dan itulah apa yang saya buat. Saya maintainkan training online, saya tak nak stop. Sampailah FM cakap liga batal. Kita tak naklah benda tu. Kalau dia cakap batal je, baru kita akan stop dia training online. Tapi sekarang ni, ura-ura dengar bulan 10. Wallahualam. Harap-harap jadilah yang bulan 10. Okey, itu saja. Okay, baiklah. Jadi kita dah kupas isu mengenai futsal dan COVID ini. Jadi mungkin ada soalan daripada Facebook sendiri. Mungkin saya boleh berikan satu soalan. Jadi ada soalan yang bertanya, apakah teknik-teknik yang perlu dikuasai oleh pemain sendiri dalam dia untuk mencubakan diri dalam peringkat futsal yang kepada peringkat yang lebih atas? Bagaimana mereka untuk kuasai teknik-teknik apa yang penting sangat untuk mereka kuasai dulu? Siapa nak jawab? Boleh, coach pun boleh, Tiap pun boleh. Okay. Coach dulu ke? Okey, teknik So teknik-teknik, so scope mungkin bukan player MPFL lah So bila kata teknik ni, saya share screen boleh? Saya rasa saya kena share screen untuk jawab soalan ni. Boleh kalau saya nak share screen? Boleh rasanya? Mungkin boleh cuba. Sebab dia soalan teknikal, jadi saya cuba jawab secara teknikal lah. Okay. So teknik-teknik soalan yang baik. Nampak skrin saya? Nampak. So teknik-teknik yang apa yang perlu dikuasai? Ya, ni mungkin di peringkat grassroots ataupun peringkat IPT. Okay, pemain-pemain IPT, apa teknik yang perlu dia kuasai untuk dia jadi lebih baik supaya dia boleh main di peringkat lebih atas lah. Okay, futsal. So soalan tu saya rasa dia di bawah topik kemahiran teknikal. Ini yang perlu dikuasai. Ini peringkat awal Peringkat awal so far pemain-pemain PFL dia dah lepas peringkat ini. Jadi kemahiran teknikal ada dua, iaitu teknik asas yang perlu dikuasai. Ini yang pertama. Dan yang kedua teknik spesifik yang perlu pemain itu kuasai untuk jadi pemain yang baik dan boleh pergi jauh lah. Okay, saya cuba hurai. Benda ni kalau nak hurai agak panjang sebenarnya. Boleh 2 jam. Tapi saya cuba ringkas lah. So teknik asas ni dia ada 7. Yang pertama is hantaran. Dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Inggerisnya passing. Okay, ini asas kita cerita asas. Sebab dia tanya teknik-teknik. Apa teknik yang perlu dikuasai. So ni yang pertama. So passing. Dia kena tahu passing macam mana, guna bahagian mana, kena lock bahagian mana. So benda ni yang kita banyak ajar dalam akademi, banyak program-program, akar umbi. Okay. Yang keduanya adalah kawalan. Dalam Inggeris kita panggil ball receiving ataupun ball control. Nak control guna bahagian mana. Okay, benda-benda ni. Saya nak hurai tak boleh. Saya ada cakap secara asas je lah. Okay. Sebab setiap teknik ni ada video-video dalam simpanan saya. Tapi tak perlulah saya share sekarang kot. Sebab masa terhad. So teknik yang ketiga is kelecik, menggelecik lah. Dalam bahasa Inggerisnya dribble. Dalam bahasa Malaysia bunyi dia macam lucu sikit. So dribble. So nak dribble bahagian mana, bila kita nak dribble. So benda-benda ni teknik yang perlu dikuasai dulu. Lepas tu berlari dengan bola. Dalam bahasa Inggerisnya running with the ball. Dia ada beza. Ada coach dia sekalikan. Ada coach dia spray. So mungkin pendapat coach ni 6 teknik asas dia. Ada yang cakap 7, ada yang cakap 5. Tapi semuanya betul, dia hanyalah klasifikasi je lah. Saya berlari dengan bola. Yang kelimanya adalah header, menanduk. Yang ke-6nya adalah sepakan atau shooting. Kita nak shooting bahagian mana, nak lock bahagian mana. Ini semua modul-modul yang perlu ada pada coach untuk ajar pada players lah.
Dan yang ketujuh ni adalah 1 lawan 1. Maksud saya 1 lawan 1 ni adalah defending. Itu asas. Macam mana dia nak defend 1v1 situation. Nak macam mana keadaan kaki dia. Diri tegak ke, nak tunduk ke, nak tutup one side ke, ataupun nak duduk tengah ke. Itu penting. Ini basic. 7 ni dulu, kalau dia tak lepas benda ni, dia tak boleh. Dia belum sampai tahap taktikal lah. Kita tak boleh hajar dia taktikal dulu. Sebab nak apply taktikal tu, dia perlukan solid 7 teknik. Okay, ini 7 teknik asas dalam futsal. Tadi saya cakap ada 2 bahagian kan. Kemahiran teknikal ni, teknik asas dan teknik spesifik. So kita pergi pada 4 teknik spesifik dalam futsal. Yang pertama is penguasaan penggunaan tapak. Sole use. Dia perlu kuasai sebab tapak ni dia sangat sinonim dalam futsal. Kita guna tapak ni bila control, bila kita buat passing, ada sometimes kita nak setting bola guna tapak. Kita nak dribble, kita nak change direction. So benda ni dia kena kuasai. Sebab kita dengan bola dekat. Okay? Kita boleh control bola futsal guna inside foot, tak ada masalah. Tapi lebih spesifik, kita guna dengan tapak. So ni maksud saya yang pertama, 4 teknik spesifik. Yang keduanya adalah lob pass, hantaran lob. Dalam bola sepak ada lob pass tapi kita tak guna kita jarang guna. Bola sepak kita banyak guna long pass. Tapi futsal kita jarang guna long pass. Kita guna tapi kita jarang, tapi kita guna lob pass. So benda ni pemain tu kena kuasai. Ini yang teknik-teknik yang perlu dia tahu dululah. Okay, yang kedua. Yang ketiga is top up ataupun sepakan hujung kaki ataupun tonjol. Dalam bola jarang pakai. Tak ada dalam silibus pun sepakan hujung kaki dalam bola. Tapi dalam futsal kita anggap dia spesifik dan unik. Dia sangat membantu. Kita guna top up dalam shooting, kita guna top up dalam passing. Ada satu keadaan tu kita passing dengan hujung kaki. Dan yang terakhir adalah outside foot pass, iaitu passing dengan luar kaki. Benda ni nak explain boleh, dia ada video tapi saya tak perlulah untuk di sini sebab masa kita terhad. So outside foot pass ni kita passing dengan luar kaki. Ini sangat banyak digunakan di dalam futsal. Jadi inilah teknik-teknik yang perlu pemain kuasai. Sebab bila kita pergi, contoh kita nak pergi selection mana-mana team, coach kita tengok benda ni dulu. Kita akan tengok benda ni dulu. Sebab kita faham, player kadang-kadang dia tak faham taktikal, kita tak ajar lagi. So benda ni dulu yang kita tengok. So kalau dia dah kuasai benda ni, at least 80%, 90%, kita dah boleh pegang dia dan kita dah boleh develop dia perlahan-lahan. Kita boleh ajar dia. Dan ikut tahap lah. Semestinya ikut tahap. Okay, kalau MPFL, setakat yang saya tahu, pemain-pemain MPFL 80%, 90% teknikal diorang dah ada. So kita fokus kepada taktikal, pengetahuan mengenai taktikal. Okay, tapi kalau kamu tak ada benda ni, tak solid, kamu tak boleh lagi lah nak ke MPFL. Tak cukup lah. Tak cukup lagi untuk, sebab dekat MPFL kita tak ada masa nak ajar teknik. Kita fokus pada taktikal sahaja. Okay, so itu sahaja. Saya harap menjawab soalan saudara yang bertanya. Okay. Baik. Okey, kita dah lihat macam-macam teknik yang diajar dan perkara asas yang perlu mereka tahu. Jadi bagi Yap pulalah ada soalan yang menunjukkan ke arah Yap, iaitu ada tanya, satu hari nanti sekiranya Yap sudah bersara daripada bermain futsal ni, adakah Yap akan meneruskan kerjaya untuk menjadi seorang jurulatih futsal pula? Bagaimana pendapat Yap? Lambat lagi nak cari tu. Tapi untuk menjawab soalan, saya tak nampak saya sebagai seorang jurulatih. Saya tak ada kesabaran untuk ajar pemain-pemain. Coach dulu ada. Dan saya tak nampaklah diri saya sebagai seorang jurulatih. Mungkin kalau dalam utara tu ada pasal dengan family. Betul-betul. Maknanya kita tak semua orang ada bakat lah untuk menjadi jurulatih seperti Coach Taufik kita. Jadi ada juga soalan
yang bertanyakan kepada Coach Taufik. Apakah impian Coach Taufik yang masih belum dicapai sehingga kini? Ada juga yang berminat untuk tahu bagaimana Coach Taufik punya impian tu. Apa yang belum dicapai lagi sampai ke hari ini? Impian peribadi ke? Peribadi tak boleh share sini kan? Kita boleh apa-apa je. Tapi saya bagi impian general lah Impian general saya terhadap sukan futsal ni, saya nak sangat tengok futsal masuk World Cup. Itu saja yang saya boleh share kat sini lah. Yang impian peribadi tu kita PM tepi lah. Tapi itulah dalam futsal saya dream, saya nak sangat tengok Malaysia masuk World Cup. Sebab bola tak dapat, so biar kita yang pergi dulu. Itu je harapan saya. Betul-betul. Jadi saya ada jugalah soalan yang ke arah Yap juga. Dia tanya macam Yap kan seorang student. Jadi macam kita tahu bila COVID ni kita punya kesihatan mental ni tak dijaga sangat. Kerana banyak tekanan. Jadi seterusnya kita ada soalan daripada Facebook iaitu daripada Sharifah Annie. Dia bertanya, pendapat Coach, adakah sukan futsal ni masih relevan dimainkan ketika musim COVID-19 ini? Memandangkan ia merupakan sukan bersentuhan. Jadi macam mana pendapat Coach? Masih relevan ataupun tidak bermain futsal? Bagi saya relevan atau tak tu kita ada SOP kan. Kita ada SOP, kita kena patuh pada SOP. Okey, tapi kalau nak cerita relevan atau tak, bukan futsal saja, semua benda pun. Kalau kita betul-betul nak akur dengan COVID ni, semua kena duduk rumah. Betul. Tapi kelangsungan hidup kena jalan. Jadi apa yang saya punya pendapat, kita tak ada pilihan. Kita kena hidup dalam COVID, buat sementara waktu ni. Vaksin lah, jangan anti vaksin lah. Kita kena split dose lah, and then follow SOP dan buat. Sebab COVID ni dia bagi efek besar tau dalam sukan. Kita cerita skop sukan. Pendapat saya, government ataupun MKN kena bagi ruang, kena cari inisiatif untuk buka aktiviti sukan. Sebab dia bagi efek yang besar kepada dua faktor sukan, iaitu development atlet. Yang pertama, development atlet akan terganggu. Yang kedua adalah dari segi ekonomi. So, pembangunan atlet yang saya maksudkan, pemain perlu latihan dan perlu game yang kompetitif sepanjang tahun untuk development dia sendiri. Sebab futsal is sukan berkumpulan. Sukan dia lawan secara langsung. Dia bukan sukan individu. Sukan individu mungkin dia tak perlu friendly match. Dia mungkin perlu latihan sendiri. Contoh, sukan memanah. Contoh, sukan menembak. Dia tak ada kontak macam tu. So dia training saja, insya-Allah dia boleh overcome. Contoh atlet Olimpik Filipin, dia menang gold medal kan. So dia hanya training di Melaka. So dia training kendiri sebab sukan dia tak kontak. Tapi sukan macam futsal, sukan macam badminton, sukan macam bola sepak yang ada kontak secara langsung, dia kena lalui friendly match. Dia kena lalui game-game kompetitif supaya dia improve. Sebab training saja tak akan cukup. Jadi pendapat saya, of course relevan. Semua benda dalam sukan ni kena buka dengan SOP yang ketat atau best quarantine. Buatlah something untuk menggalakkan development atlet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi sukan. Kalau kita tengok 2 tahun kita tutup sukan, banyak businessman sukan lingkup. Banyak yang problem. Contoh kedai sukan, fasiliti sukan, tempat futsal banyak tutup. Okay, so ada yang hidup dengan income sukan, jadi efek lah. Jadi bagi saya, nak jawab soalan tu relevan atau tak, mesti relevan. Kita kena kasih dia relevan lah. Kita kena kasi buka dan kita buat SOP yang ketat supaya dia jalan. Dan saya harap MPFL tahun ni FM dan MKN pertimbangkan untuk jalankan MPFL sebab dah 2 tahun dah. Kalau tahun ni dia batal 2 tahun, kita tak ada liga.
So masalah sebab kita lihat negara kuasa besar Asia Tenggara, Thailand, mereka pun COVID kes banyak tapi dia still open untuk training national team dia sebab dia tahu benda ni bagi efek jika dia tutup lagi sekali. Okay, itu saja. Terusnya, kita beralih kepada soalan seterusnya, iaitu kita tahu bila COVID-19 lumpuh kita punya sektor sukan dan sebagainya. Jadi mereka bertanya juga, adakah perkara ini menjejaskan perkembangan bakat baru dalam arena futsal ini? Jadi bagaimana pendapat Coach mengenai ini? Itulah yang saya jawab tadi kan. Soalan sebelum tadi, dia memang ganggu lah. Dia memang ganggu bakat baru. Lepas tu bakat-bakat yang sedia ada kita nak develop untuk peringkat negeri, peringkat negara kan. Memang ganggulah bila training tak boleh. Training online dia sekadar maintain sajalah training online ni. Kalau nak improve dia kena training fizikal dan juga kena game yang banyak. Jadi memang betul lah cakap tu, memang lumpuh lah, kita tak boleh. Budaya sukan kita terhenti lah macam tu. Okey, baiklah. Jadi kita lihat bahawa macam bila makin lama benda ni kita biarkan dia berterusan macam ni, jadi kita tak dapat nak develop bakat-bakat yang baru yang akan datang. Walaupun tidak bakat yang ada tukar bidang. betul, mungkin mereka akan puas semangat. Tukar jadi rider pula. Betul, saya setuju. Betul. Jadi seterusnya, baiklah, ada yang bertanya juga, apakah sasaran YAP dalam MPFL untuk diri sendiri dan juga pasukan Negeri Sembilan YAP untuk MPFL yang akan datang? Untuk pasukan Negeri Sembilan, season ni memang kita orang target top 4 dulu dalam grup kita orang untuk melayakkan diri ke quarter final. So itu memang sasaran pasukan Negeri Sembilan. Dan untuk sasaran peribadi, ya harapkan dia dapat bantu tim dengan lebih baik daripada season yang sebelum ni. Dan ya harapkan yang terbaik lah untuk buat yang better performance daripada yang pernah buat sebelum ni. Okay, baiklah. Terima kasih kepada panel kita dalam menjawab semua soalan yang diajukan dalam komen Facebook kita pada hari ini. Jadi kita sudah berada di penghujung sesi, iaitu kita berada di kesimpulan bagi webinar kita pada hari ini. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini, bahawa COVID-19 ini sebenarnya ada kebaikan dia dan ada keburukan dia sebenarnya. Kerana apabila kita dapat lihat, kalau kita anjurkan liga ini lebih awal, mungkin persiapan untuk kita pasukan kita sendiri mungkin akan terjejas kerana sebelum ni tiada MPFL kan. Jadi apabila liga ini dilangsungkan pada waktu yang cepat sangat pun mungkin dia akan menjejaskan pasukan itu sendiri. Seterusnya saya dapat jugalah pengalaman mempelajari apa sebenarnya asas-asas penting dalam untuk kita kuasai permainan futsal ini sendiri, kerana saya ni tak adalah jadi expose sangat dengan perkara-perkara futsal seperti ini sebab yelah macam kita tahu bila kurang pendedahan maknanya kita tak ada lah ilmu benda tu. Jadi bila saya belajar dengan Coach Harim, mungkinlah saya dapatlah tahu sikit teknik-teknik asas yang penting, meleceh dan sebagainya. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Taufik dan juga Ashraf dalam memberi perkongsian dan juga pengalaman serta pendapat mereka dalam isu ini. Kerana tak ramai yang diberi pendedahan akan isu ini. Saya rasa pembincangan kita hari ini sangat berjaya dan mampu memberi membuka mata masyarakat di luar sana bahawa sukan ini bukan terhenti apabila tiada liga. Dan kita boleh masih bersukan seperti biasa. Mungkin cuma kita tak boleh nak berinteraksi dengan ramai orang sahajalah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada salah silap sepandang saya menjadi moderator pada hari ini, saya mohon maaf dan segala salah silap saya minta maaf.
Coach. Terima kasih ya atas perbincangan hari ini.